Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iliana binti Malik. Nombor matrik saya 274188. Baiklah. Aspek kualiti terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan sentiasa menjadi isu utama di dalam mana-mana organisasi sekalipun. Tahap pengurusan kualiti yang dikawal sedia oleh organisasi dilihat semakin mencabar dengan kepesatan dunia teknologi dan dunia tanpa sepadan pada masa kini. Cabaran dalam pengurusan kualiti adalah seperti mengurus takbir semua manusia dan memantau setiap tugasan pekerja dengan lebih berkualiti dilihat menjadi perkara utama kepada sesuatu organisasi di masa kini. Namun begitu, penghasilan produk atau memberi perkhidmatan yang terbaik perlu dipastikan supaya pelanggan sentiasa berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi tersebut. Hal ini kerana sekiranya pelanggan tidak berpuas hati atau kaki tangan tersebut mengambil mudah, pasti mendatangkan impak yang sangat negatif kepada organisasi berkenaan. Pengurusan kualiti yang menyeluruh atau lebih dikenali sebagai TQM merupakan satu bidang konsep yang tidak asing lagi bagi mana-mana organisasi, sama ada organisasi itu berorientasikan keuntungan atau tidak. Isu kualiti kini menjadi satu elemen yang amat penting kerana pemilihan produk oleh pelanggan bukan sahaja berdasarkan kepada harga tetapi juga melibatkan faktor atau aspek kualiti itu sendiri. Hal ini ditambah dengan faktor kehendak pelanggan pada masa kini yang dilihat semakin kompleks dan disebabkan oleh perubahan teknologi yang semakin pantas menjadikan pengetahuan serta keprihatinan pelanggan terhadap kualiti itu semakin mendalam. Justru itu, setiap organisasi perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan tahap kualiti produk atau perkhidmatan yang harus diberikan kepada pelanggan-pelanggan mereka bagi mengukuhkan kedudukan mereka di dalam pasaran. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Oslan Mirizwan, nombor matrik 274423. Saya akan menerangkan latar belakang syarikat yang kami telah pilih untuk tugasan bulan ini, iaitu syarikat IKEA, di mana terkenal dengan gaya bentuknya yang unik, perhiasan rumah dan alatan rumah. IKEA ditubuhkan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad dan kedai pertama termasuk milik pamerannya dibuka di Hamburg, Sweden pada tahun 1958. Pada masa ini terdapat sejumlah 229 kedai IKEA di 33 buah negara atau wilayah dan lebih daripada 400 juta orang telah mengunjungi kedai IKEA di seluruh dunia. Buku katalog IKEA mempunyai sejumlah 160 juta salinan yang dicetak dalam 52 edisi dan terdapat dalam pelbagai bahasa. IKEA pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1993 dengan pusat pengedarannya dijadikan sebagai hub serantau untuk Asia Pasifik. Malaysia telah dipilih kerana kedudukan geografiknya di tengah-tengah Asia dan jaringan logistik dan infrastruktur pelabuhan yang berkembang dengan baik, kata Bix Buja, pengurus besar pusat pengedaran IKEA Malaysia. Idea perniagaan dan kenyataan tentang kedudukan pasaran IKEA menjadi rakan kerja bagi semua komunikasi pasaran dunia IKEA. Apa yang terbaik untuk pelanggan kami adalah baik untuk kami pada jangka masa panjang, menurut Irma Kofra. Irma Kofra berasa bertanggungjawab ini kerana matlamat syarikat IKEA adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan orang ramai. Akhir sekali, apa yang penting buat IKEA adalah kualitinya. Setiap produk kualiti IKEA yang diuji dengan tahap kualiti yang tinggi menggunakan standard ujian Sweden hingga ke hari ini. Oleh itu, seperti yang kita tahu, barangan IKEA tetap menjadi barangan yang berkualiti tinggi dan terpelihara sehingga hari ini. IKEA telah mencipta kejayaan demi kejayaan sehingga kan jenama IKEA telah terkenal di seluruh dunia dan syarikat ini telah mendapat pelbagai anugerah dan dinamakan jenama terbaik di dalam anugerah penjamaan dunia antara tahun 2020 hingga 2021. IKEA merupakan syarikat yang sangat mementingkan faktor kualiti dan keselamatan produk yang dipasarkan.
walaupun bersifat mampu milik, tetapi mereka tidak akan berkompromi apabila melibatkan isu keselamatan produk dan alam sekitar. Apabila mereka memperkenalkan salah satu produk mereka, mereka sangat berhati-hati dan memastikan mereka mampu menunaikan janji yang telah dibuat kepada pelanggan mereka. Di IKEA, masalah pengurusan dan penilaian risiko adalah bahagian paling penting sekali dalam pembangunan dan pengeluaran produk mereka. Mereka bentuk, pembangunan produk serta juruteknik mereka akan sentiasa menilai, menguji dan memastikan sentiasa memantau pengeluaran produk mereka. Mereka juga amat peka dengan kehadiran produk-produk mereka di pasaran-pasaran di semua cawangan IKEA di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, IKEA juga tidak pernah terlepas daripada beberapa isu yang melibatkan produk mereka. Seperti contoh, di Malaysia juga tidak terlepas isu yang melibatkan produk dan barangan dari IKEA seperti isu halal daripada JAKIM. Salah satu isunya adalah penarikan balik 6 produk coklat IKEA. Ia berkenaan tarikh terbaik sebelum BBD bagi beberapa jenis coklat yang terdapat di pasaran Malaysia. Tujuan IKEA menarik balik selepas mereka mendapati kandungan susu dan kacang hazelnya tidak diisytiharkan dengan jelas, dan penarikan produk-produk ini adalah kerana IKEA bimbang ada pelanggan yang alah dan alergi kepada kacang hazel dan badam dan mungkin mengalami reaksi alahan jika memakan produk berkenaan. Pada tahun 2019, Malaysia telah digemparkan dengan isu berbola daging IKEA iaitu kuat pula di pasaraya Malaysia yang dikatakan tertera ramuan tidak halal pada bungkusan produk tersebut. Pada ketika ini, kita semua tahu premis IKEA belum memiliki sijil pengesahan halal Malaysia. Selain itu, IKEA juga pernah terpalit satu kontroversi di mana bola dagingnya dikatakan telah dibuat daripada daging kuda. Namun IKEA sangat mementingkan keyakinan dan kepercayaan pelanggan. Maka satu ujian DNA telah dibuat bagi mengenal pasti dan mengesahkan bahawa berbola daging tersebut adalah dari daging lembu Australia. Malahan pihak IKEA juga telah bekerjasama dengan pihak JAKIM Malaysia bagi memperolehi sijil halal bagi setiap produk yang ingin mereka pasarkan di pasaraya mereka di Malaysia. Menurut pengurus gudang tersebut pada ketika itu Rozalina Mashuddin, pihak IKEA tidak bertolak ansur dengan bahan-bahan makanan selain daripada yang telah ditentukan atau mengikut spesifikasi oleh Malaysia. Kepekaan pihak IKEA terhadap produk mereka adalah amat tinggi. Pada tahun 2021, IKEA telah mengarahkan pinggan mangkuk dan kolej Heroics atau Talrika digesa untuk ditarik balik penggunaan kerana ia dikatakan boleh pecah dan mungkin mengakibatkan melecur akibat kandungan panas. Ia berdasarkan kepada laporan yang mengatakan terdapat bahaya kepada penggunaan produk tersebut. Walau bagaimanapun di Malaysia sendiri tidak ada pernah laporan tentang kecederaan penggunaan produk tersebut. Untuk situasi ini, pihak IKEA sendiri telah meminta pelanggan membawa datang produk-produk tersebut ke IKEA yang berhampiran tanpa membawa resit dan memulangkan produk tersebut. Pada tahun 2017, IKEA telah terpalit satu isu besar iaitu berkaitan keselamatan produk mereka yang mengakibatkan kematian 3 orang kanak-kanak di luar negara. Produk tersebut merupakan kabinet laci IKEA berukuran setinggi 30 inci. Dalam perkara ini, IKEA sebenarnya telah pun menarik balik kesemua model laci IKEA pada tahun 2016. Namun begitu, pengguna tetap telah diberikan pilihan untuk menggunakan pemegang dinding pada produk tersebut. Selepas laporan kematian yang pertama, IKEA telah menjalankan satu program memasang pemegang dinding bagi setiap unit laci IKEA. Dan IKEA telah mengambil sepenuh langkah untuk menambah baik ciri keselamatan pada produk tersebut. Sesudah daripada kes kematian kepada 3 orang kanak-kanak tersebut, IKEA telah menghentikan atau memanggil semula ke semua produk mereka itu sebanyak 36 juta produk yang sama di Amerika Utara untuk diulang balik kepada organisasi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Abdul Rahim, nombor matrik 274300. Saya akan menerangkan mengenai analisis dengan menggunakan aplikasi alat kualiti. Bagi menganalisis permasalahan yang timbul, kaedah yang paling sesuai digunakan adalah menerusi alat kawalan kualiti jenis tulang ikan Ishikawa.
Kaedah ini sangat sesuai digunakan bagi menganalisis sesuatu data bukan nominal seperti dapatan dalam ruangan masalah tadi. Antara masalah-masalah yang diketengahkan dalam kajian ini adalah yang pertama, isu halal produk berbola daging, yang kedua, isu kematian kanak-kanak dihempap almari IKEA, dan yang ketiga adalah isu pinggan dan cawan yang mudah pecah dan melecup. Jadi, berdasarkan kepada ketiga-tiga isu di atas, dapatlah disimpulkan bahawa masalah kepada isu-isu tersebut adalah kecacatan produk. Ini adalah kerana isu halal berkenaan timbul disebabkan oleh kesilapan cetakan pada pembungkus produk berbola daging tersebut. Bagi isu penyebab kematian pula adalah disebabkan oleh struktur binaan almari tersebut yang tidak stabil. Manakala bagi isu pinggan mudah pecah pula adalah disebabkan oleh bahan yang tidak sesuai. Seperti yang anda lihat di gambar rajah tersebut, iaitu tulang ikan Ishikawa bagi masalah kecacatan produk IKEA, kita mengenal pasti terdapat 4 sebab utama yang menyumbang kepada permasalahan kecacatan produk yang timbul, iaitu yang pertama, kawalan kualiti produk akhir, yang kedua, pengurusan organisasi, yang ketiga, bahan, dan yang keempat adalah cara pemasangan. Punca utama kepada permasalahan ialah kawalan kualiti pada produk akhir adalah lemah. Terdapat kebocoran dalam sistem rantaian penghasilan produk di mana produk akhir yang sepatutnya melalui ujian saringan kualiti sebelum dilepaskan kepada pelanggan tidak dilaksanakan dengan berkesan. Sekiranya ujian kualiti dilakukan terlebih dahulu, perkara seperti penarikan semula produk tidak mungkin akan berlaku. Produk yang dipasarkan perlulah mematuhi beberapa garis panduan keselamatan kepada pelanggan supaya keselamatan pelanggan terjamin dan pelanggan akan turut berpuas hati dan yakin dengan ketahanan produk mereka. Antara produk yang telah ditarik balik kerana kecacatan pada produk ialah produk pinggan mangkuk jenis Heroisk dan Talrika, di mana produk tersebut mudah pecah dan berpotensi untuk melecur sekiranya terdedah dengan kandungan panas. Selain itu, punca yang kedua ialah pengurusan organisasi itu sendiri. Sebagai contoh berkaitan dengan kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh dihempap almari jenis Mount. Menurut berita, kejadian pertama dilaporkan telah terjadi pada bulan Mei 2017 di mana seorang bayi lelaki yang berusia 2 tahun telah meninggal dunia kerana dihempap almari tersebut. Kedua-dua ibu bapa bayi tersebut telah pun mengemukakan saman terhadap IKEA kerana walaupun terdapat kes yang melibatkan keselamatan dan nyawa pelanggan, IKEA tetap meneruskan penjualan produk tersebut. Keputusan untuk meneruskan penjualan produk tersebut dilihat tidak begitu peka dengan isu sensitif. Namun begitu, walaupun IKEA telah menjalankan kempen pemasangan pemegang dinding pada setiap laci almarinya, struktur asas almari tersebut sebenarnya masih lagi tidak stabil dan berupaya untuk mengancam keselamatan dan nyawa pelanggan. Dan selepas isu penarikan produk Heroisk dan Talrika, beberapa siri penarikan produk masih lagi berlaku. Jika dilihat pada laman sesawang IKEA Malaysia, ada memaparkan beberapa lagi produk yang dipanggil semula kerana ada kecacatan pada produk. Sekiranya pencegahan awal diambil seperti kawalan kualiti di peringkat penghasilan produk dilakukan dengan teliti, masalah penarikan balik produk mungkin dapat dielakkan kerana punca kecacatan dapat dikesan awal. Seterusnya, perkara yang menyumbang kepada berlakunya masalah kecacatan produk disebabkan oleh penggunaan bahan yang tidak sesuai. Bagi kes produk pinggan yang melecur, sepatutnya kajian awal dilakukan sama ada bahan tersebut sesuai digunakan ataupun tidak mengikut garis panduan keselamatan kerana barangan tersebut digunakan untuk menghidang makanan dengan cara membuat kajian ke atas bahan mentah untuk menghasilkan barangan tersebut. Kes keracunan bahan kimia dan produk melecur dapat dielakkan. Mengurus masalah dengan cara pencegahan lagi baik daripada merawat adalah solusi terbaik dan dapat menjaga nama baik dan mengekalkan kualiti jenama di mata dunia. Pada satu ketika telah kecoh satu Malaysia dengan berita ketidakhalalan satu produk makanan iaitu berbola daging keluaran IKEA. Isu ini telah viral dan mengundang ketidaksenangan pelanggan terutamanya yang beragama Islam.
kerana isu halal bukanlah perkara kecil tetapi melibatkan akidah umat Islam. Bagi mereka yang taat, mereka akan melakukan boikot ke atas kesemua produk IKEA dan atas alasan pihak pengurusan IKEA memandang remeh isu tersebut. Isu halal ini telah pun mendapat maklum balas daripada JAKIM yang menyatakan mengenai status halal tersebut. Namun selepas siasatan dibuat, ianya berpunca daripada kesilapan cetakan pada plastik pembungkus berbola daging tersebut yang mana telah tertera bahan yang tidak halal. Sekali lagi, semakan akhir tidak dilakukan dengan menyeluruh telah menyebabkan salah cetak tersebut. Yang akhir sekali, panduan cara pemasangan yang disediakan di dalam kotak pakej perlulah menyatakan dengan jelas tentang kewajipan pemasangan pengikat dinding bagi kesemua jenis almari bagi mengelak kemalangan berlaku tanpa diduga, terutama melibatkan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, keinginan untuk meneroka sangatlah tinggi sehinggakan apa sahaja benda yang berada di depan mata mereka sangat menarik minat untuk diterokai. Mengharapkan pengawasan ibu bapa pada setiap masa tidaklah relevan kerana keperluan untuk melakukan perkara lain selain mengawas anak 24 jam. Jadi, panduan keselamatan pada produk perlulah sangat jelas dan sekurang-kurangnya mematuhi garis panduan keselamatan dengan menghasilkan produk yang kukuh dan selamat tanpa perlu membuat pemasangan pemegang pada dinding. Terima kasih. Saya Muhammad Faizul bin Mat Yassin, ID matrik 274884. Saya akan membentangkan tentang cadangan, penyelesaian beserta pelantindakan dan kaedah pemantauan bagi masalah kecacatan produk IKEA. Merujuk kepada masalah-masalah kualiti iaitu kecacatan produk IKEA yang telah diketengahkan dalam laporan ini, kami mencadangkan langkah penyelesaian pengurusan kualiti secara menyeluruh dengan berpaksikan kepada dua objektif utama, iaitu pertama, peningkatan sedikit demi sedikit secara berterusan dengan memperbetul kecacatan yang ada pada produk dan selesaikan masalah kualiti. Yang kedua, pendekatan secara radikal terhadap piawaian produk atau proses dengan memberi tahap ketaraan beza lebih tinggi melalui penggunaan pengetahuan baru, aplikasi atau inovasi sumber teknologi yang baru. Jika dilihat pada gambar rajah pelantindakan, penyelesaian masalah kecacatan produk IKEA yang telah kami reka bentuk, dalam peringkat perancangan, pendekatan jadual pelaksanaan reka bentuk perlu difikirkan terlebih dahulu dengan jelas dan direkodkan secara terperinci, dan pada peringkat pelaksanaan pula, teknik simulasi iaitu percubaan menguji kaji produk perintis tersebut akan dijalankan secara lebih teliti, dan seterusnya peringkat pengujian di mana pelbagai parameter berkaitan input, proses mahupun output akan diukur dengan lebih lanjut, dan hasil daripada peringkat pengujian ini akan digunakan sebagai penentu yang mana sama ada produk itu berupaya untuk dikeluarkan, produktif, cekap, dan adakah menggunakan kos operasi pengeluaran yang berpatutan serta berjaya atau tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Jika terdapat sebarang kekurangan di mana produk tersebut mudah pecah, mengandungi bahan terlarang atau tidak selamat untuk digunakan, ditemui, maka reka bentuk asal produk perlu diubah atau diperbaiki. Jadi pada peringkat ubah suai berlaku di mana spesifikasi produk itu sendiri perlu dipinda sedikit demi sedikit untuk membolehkan pengeluaran dilakukan tanpa ada isu masalah kecacatan produk. Akhirnya barulah pemasangan produk akhir dijalankan dan seterusnya penerimaan pelanggan terhadap keluaran produk tersebut akan dikaji secara berterusan. Bagi memastikan spesifikasi sesuatu produk keluaran IKEA mengikuti seperti apa yang telah dirancangkan dalam perancangan kualiti, terdapat beberapa kaedah pemantauan yang perlu dilakukan. Yang pertama, meningkatkan keupayaan untuk menepati spesifikasi di mana aspek penyeragaman, standardization dilihat sebagai suatu proses penting bagi menentukan tahap penanda aras, benchmark,
piawaian kualiti dan spesifikasi hasil dalam proses pembuatan, di mana penguasaan input dan proses yang rapi membolehkan hasil yang dikeluarkan menjadi lebih seragam, tersusun dan sentiasa memiliki ciri-ciri kualiti yang ditetapkan, selain dapat mengurangkan bilangan produk yang tidak boleh dipakai, reject output atau terpaksa dibuat semula, di mana pemantauan aspek penyeragaman ini terlibat secara langsung dalam perancangan kualiti. Oleh yang demikian, bagi mengeluarkan hasil produk akhir yang sempurna, perlulah sentiasa menepati spesifikasi dan piawaian kualiti. Tenaga kerja perlu didedahkan kepada reka bentuk produk secara lebih terperinci dan bagaimana sistem pengeluaran produk tersebut akan dilakukan. Yang kedua, menambah baik sistem operasi pengeluaran, di mana proses kerja membuat perabot IKEA sebagai contoh, perabot IKEA yang selamat dan berkualiti boleh meningkatkan produktiviti pengeluaran serta kecekapan kos operasi dengan menggunakan input yang sama. Hal ini boleh dicapai dengan meminimalkan kos operasi pengeluaran untuk menghasilkan produk akhir yang berkualiti, selain meningkatkan jumlah keuntungan yang akan diperolehi oleh pihak organisasi syarikat. Kos kegagalan berlaku dan meningkat apabila kerugian yang wujud atas sebab pembaziran seperti kos pembuatan semula, kos pembetulan produk, belanja waranti dan kos mengembalikan produk kepada pelanggan. Oleh itu, sesebuah sistem operasi pengeluaran yang ditambah baik perlu cekap, boleh dipercayai, kos berpatutan dan mengikut kehendak spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menambah baik ciri-ciri dalam reka bentuk produk yang sedia ada, di mana ciri-ciri kualiti sesuatu produk merupakan sebarang nilai yang ada pada produk yang menentukan sama ada produk tersebut boleh dianggap sebagai berkualiti ataupun tidak berkualiti. Kami berpendapat bahawa ciri-ciri ini boleh diukur melalui dua kaedah berikut. Yang pertama, memuaskan kehendak dan juga mampu memenuhi keperluan semasa pelanggan. Yang kedua, menepati teknik kawalan kualiti fabrikasi, iaitu kombinasi gabungan pengujian kualiti dalam aspek kegunaan asal dan fungsi-fungsi lain terhadap sesuatu produk. Contohnya, pada isu pinggan dan cawan IKEA yang mudah pecah datangnya daripada aduan pelanggan sendiri. Oleh itu, untuk mengeluarkan versi produk yang mempunyai ciri-ciri lebih baik daripada produk sedia ada, maka perubahan kecil perlu dilakukan kepada proses pembuatan tersebut. Di mana jika perubahan besar perlu dilakukan terhadap ciri-ciri produk, bermakna produk tersebut menjadi suatu produk baru dan dengan itu memerlukan perubahan kepada input, bahan baru, teknologi, mesin yang baru dan proses pembuatan baru serta sistem pengeluaran untuk output yang baru. Dan yang terakhir, kaedah pemantauan di mana tindakan pembetulan segera dan menghadkan kesan buruk terhadap produk yang telah dikeluarkan. Dalam isu status halal produk berbola daging IKEA, sistem pengawasan semasa operasi pengeluaran yang peka boleh memberi maklumat segera agar proses yang keluar daripada batas spesifikasi boleh diperbetulkan dengan segera. Justru itu dapat mengelakkan daripada suatu batch produk yang telah rosak mengalami kesan buruk terhadap batch yang lain. Keadaan ini biasanya memerlukan penutupan sementara operasi pengeluaran produk sehinggalah masalah yang menyebabkan kegagalan itu diperbetulkan, dikenal pasti. Makanya di jelas di sini akan ada sesetengah masalah memerlukan penyelesaian segera bergantung kepada sejauh mana tahap kesan buruk yang akan terjadi. Seperti dalam gambar raja kaedah pembetulan segera untuk kecacatan produk IKEA. Okey, tindakan yang diambil untuk memperbetulkan atau menghadkan kesan buruk produk secara sedikit demi sedikit dilakukan melalui pengubahsuaian, di mana kecacatan produk yang tidak serius boleh diperbetulkan dengan cara memperbaiki semula produk sebelum dijual untuk kegunaan pelanggan, manakala sekiranya produk yang rosak telah pun dijual secara tidak sengaja kepada pengguna, maka produk tersebut perlu ditarik semula, ditukar ganti ataupun waranti produk disediakan untuk tujuan memperbaikinya. Jadi,
Sebagai kesimpulannya, masalah dalam pengurusan kualiti merupakan suatu cabaran dan halangan dalam proses perancangan kualiti maupun sistem pengeluaran produk akhir. Kewujudan masalah kualiti tersebut akan menyukarkan pihak organisasi terutamanya untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan yang bukan sahaja mampu memenuhi kehendak pelanggan tetapi juga berkualiti. Oleh itu, adalah penting bagi pihak organisasi untuk membuat analisis terhadap masalah pengurusan kualiti yang berlaku dalam firma dan produk keluaran mereka dengan menggunakan alat kualiti yang sesuai. Penyesuaian bagi masalah tersebut boleh dilakukan melalui pelbagai cara dan kaedah dan terdapat cara yang khusus untuk menyelesaikan masalah dalam pengurusan kualiti. Organisasi yang berhadapan dengan masalah kualiti ini seharusnya mempunyai pendekatan yang sistematik untuk menyelesaikannya. Pendekatan yang sistematik merujuk kepada proses penyelesaian masalah yang mempunyai turutan-turutan atau langkah-langkah penyelesaian yang logik serta berkesan. Penggunaan alat-alat kualiti yang telah terbukti mudah dan efektif akan dapat membantu dalam proses penyelesaian masalah kualiti tersebut. Secara keseluruhannya, pengurusan kualiti merupakan suatu bidang pengurusan yang dapat membantu sesebuah organisasi agar berdaya saing dalam peringkat domestik atau global. Tuntasnya, pengurusan kualiti tersebut dikaitkan dengan dasar dan tata cara yang diterima pakai dalam sesebuah organisasi untuk memastikan penghasilan produk maupun perkhidmatan berada pada tahap spesifikasi yang mampu untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Makanya, elemen kualiti ini adalah sangat penting untuk dititik beratkan oleh organisasi supaya dapat hidup pada jangka masa yang panjang dan mampu untuk bersaing dalam pasaran industri.